Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini Jumaat 19 November 2021, kita akan teruskan dengan kelas kimia tingkatan 4 ya. Jadi saya akan share di skrin sekarang latihan kita, iaitu bab 4 soalan subjektif ya. Jika nanti dekat skrin tak nampak, tolong bagi tahu dengan saya, okey? Okey, tunggu sekejap ya. Sekejap. Cikgu offkan suara, tunggu sekejap. Tunggu sebentar ya. Okey. Mana copy meeting? Boleh dengar suara cikgu tak? Ada yang boleh dengar suara? Boleh dengar suara tak? Okey, jadi dekat skrin dah ada ya latihan. Okey, jadi cikgu akan mulakan sekarang. Okey. Mari kita lihat, cikgu off camera dulu sebab cikgu nak flip screen. Off screen. Okey, so mari kita mulakan. Jadual di bawah menunjukkan 3 unsur dengan nombor proton masing-masing. Okey, huruf yang digunakan bukanlah simbol sebenar unsur tersebut. Kita ada unsur X, Y dan Z di mana nombor proton dia ialah 11, 17, 19. Okey, ya. Okey, jadi kemudian tuliskan ya, soalan A, tuliskan susunan elektron untuk atom X dan juga atom Y. Okey, soalan kamu kita lihat dia bagi kamu proton. Ya, soalan nak elektron. Ya, seperti yang telah cikgu beritahu pada minggu lalu. Ya, sekejap cikgu flip screen. Okey, seperti yang telah cikgu beritahu pada minggu lalu iaitu P ya, bagi suatu atom proton sentiasa sama dengan elektron. Oleh itu nombor proton ini juga menunjukkan bilangan elektron. Okey, jadi macam unsur X dia ada nombor proton 11. Maksudnya elektron dia pun mestilah 11. Untuk Y mesti 17. Untuk Z mesti 19. Ya, daripada bilangan elektron yang diberi, ya, kita boleh buat susunan elektron. Okey, jadi susunan elektron untuk X, kan, X, tengok daripada 11, petala pertama boleh masuk 2. Kan, petala kedua maksimum boleh masuk 8. 2 campur 8 baru 10. Kurang lagi berapa? Kurang lagi 1. Kan, ya, sebab 2 campur 8 campur 1 baru dapat 11. Kemudian untuk atom Y, 2, 8, berapa? Nak jadi 17? 7. Jadi kita tuliskan jawapan kita di situ. Ya, kita tuliskan jawapan kita iaitu jawapan kita ya untuk atom X ialah 2, 8, 1. Manakala untuk atom Y
2, 8, 7. Okey, nyatakan kedudukan bagi atom X dalam jadual berkala dan terangkan jawapan anda. Okey, so kehendak soalan di situ ada dua benda. Pertama, dia nak kedudukan. Kemudian, terangkan. Apa maksud kedudukan? Kedudukan ni ialah kita nak tahu kumpulan dan kala. Okey, untuk atom X. Jadi kita tengok di sinilah, saya bawa turun. X ialah 281. Okey, so kita tengok ni. 1. Ya, 1 tu adalah ni apa ni? Ini ialah bilangan elektron valence. Bilangan elektron valence menunjukkan kumpulan. Maka atom X berada dalam kumpulan, ya. So 1 elektron valence. Sekejap. Ya. 1 elektron valence maksudnya kumpulan 1. Okey. Kemudian tengok, ya. Ni 1, 2, 3. Ini ialah petala 1. Petala 2. Ini petala 3. Ya, di situ ada 3 petala berisi elektron. Maksudnya apa? Kala 3. Jadi kedudukan ialah kumpulan 1 kala 3. So kita tulis di sinilah. Ya, kedudukan dia ialah kumpulan 1 kala 3. Ataupun kita bagi tahu macam ni, ya. Kumpulan 1 kerana atom X ada 1 elektron valence. Kala 3 kerana atom X ada 3 petala berisi elektron. Okey, seterusnya kita lihat. Nyatakan satu sifat fizik untuk unsur Y. Unsur Y ialah nombor proton 17 dengan susunan elektron 287. Ya, jadi kita tahu dekat sini, ya. Okey, ya, cikgu tulis kat sinilah. Ya, 287 maksudnya apa? Dia adalah kumpulan 17. Betul? Kalau kumpulan 17, apa sifat dia? Ya, ataupun kalau sebab dulu tingkatan 4 awal kan kamu dah hafal lah. 287 ataupun nombor proton 17 ialah klorin. Apa sifat klorin? Klorin adalah suatu apa? Dia berwarna kan? Betul tak? Berwarna kan? Dia adalah gas berwarna kuning pucat. Ya, gas berwarna kuning pucat. Atau kamu boleh beri jawapan lain? Kan, kumpulan 17 takat lebur dan takat didih yang rendah. Ya, bolehlah, tapi soalan satu je. Jadi kamu pilih satu sahaja. Jangan bagi lebih, ya. Pilih satu sahaja. Okey, cikgu bagi di sini 2, kamu pilih 1, ya. Okey, sekejap. Buku teks saya. Mana buku teks form 4? Okey, ya. Kamu double check warna dia. Kamu double check warna kumpulan gas warna untuk klorin. Ini sains. Sekejap. Boleh siapa-siapa bagi tahu saya buku teks muka surat berapa kumpulan 17? Buku teks tingkatan berapa? Muka surat berapa pada buku teks tingkatan 4 tajuk kumpulan 17? Tolong cek.
Siapa yang ada dalam grup, dalam meeting hari ni? Saya nampak situ ada 2 orang. Diego ambil buku teks. Muka surat 92. Muka surat 92. Okey, cuba tengok situ. Ada tak dia bagi tahu warna? Klorin, klorin dia kata kuning kehijauan ya. Saya betulkan ya, kuning kehijauan. Okey, ya pada muka surat 93 warna dia ya. 93 kuning kehijauan. Okey. Dah? Okey, sekarang seterusnya unsur X dan unsur Y boleh bertindak balas untuk membentuk sebatian. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Okey, X, tengok X. X apa tadi? X ialah logam kan? X kumpulan 1. Jadi dia memang wujud sebab dia logam. X itu logam. Dia memang wujud sebagai atom. Kemudian Y kumpulan 17. Ya, Y kumpulan 17. Dia sentiasa wujud sebagai dwi-atom. Ya, dia wujud sebagai dwi-atom. Faham tak dwi-atom? Maksudnya dia sentiasa berdua. Okey, apa hasil kita? Okey, hasil kita tengok kat sini. X dengan Y. Betul tak? X dengan Y. Boleh nampak ke dekat skrin? Okey. X ialah X ialah logam, betul? Ya, logam kumpulan 1. Dia kalau kumpulan 1 cas positif 1, betul? Kumpulan Y kumpulan 17. Kumpulan 17 cas dia berapa? Boleh membentuk ion dengan cas? Ingat lagi tak jadual berkala cikgu ajar? Ingat lagi ke? Ke dah lupa habis ni? Kumpulan 1, kumpulan 2, 13, 14, 15, 16, kumpulan 17, kumpulan 18. Nilai cas, ingat ni, 1, 2, 3, 4, kosong lah kumpulan 14 ya. Turun balik, 3, 2, 1, kosong. Jadi X kita ialah dekat sini. Y kita di sini. So, X kita ialah X bercas positif. Y bercas negatif. Nampak ke tak nampak? Nampak tak kat nampak. Okey. Ya. Jadi, kalau X dengan X positif, Y negatif, kita punya formula yang terbentuk ialah kita dapat apa? X XY. XY. Betul. Jadi kita akan dapat di sini XY. Okey. Jadi ya, sekarang kita nak seimbangkan. Macam mana nak seimbangkan ni? Tengok. Sini ada, di kiri ada 1X, di kanan ada 1X. Okeylah, dah seimbang. Tengok di kiri ada berapa Y? 2 Y. 2. Kiri 2 Y. Dekat kanan? Kotak 1. dia. Ada 1 Y. Macam mana 1 Y di kanan nak jadi 2? Tambah 1. Letakkan 2. Ingat, kalau nak seimbang, kita kena letak nombor besar. Nombor yang di depan ya, nombor bilangan mol. Jadi kita kira balik. Sekarang Y dah ada 2. So di sini Y dah sama. Kiri ada 2 Y, kanan ada 2 Y. Tapi sekarang X dah berubah di sebelah kanan. Sekarang X sudah ada 2 juga. Jadi untuk X di kiri kita kena letak 2. Ya. Jadi ini persamaan kita yang seimbang. Macam mana pembahagian markah dia? Markah 1 ialah semua formula betul. Markah kedua ialah seimbang. Okey?
Mari kita lihat seterusnya. Unsur Z adalah daripada kumpulan yang sama. Ya, gariskan perkataan kumpulan yang sama. Kumpulan yang sama tu maksudnya apa? Mestilah bilangan elektron valence sama. Mesti sama bilangan elektron valence. Ya, bandingkan kereaktifan Z, X dan Z bila bertindak balas dengan unsur Y. Bandingkan kereaktifan. X di atas, Z di bawah. Jadi, ya, kita tahu X dengan Z ni adalah satu kumpulan. Ya, jadi kumpulan satu kan? Ya, kita tahu X adalah kumpulan satu. Menuruni kumpulan satu, kereaktifan bertambah. Oleh itu, kita boleh kata ya, kereaktifan atom X kurang daripada atom Y apabila bertindak balas sekejap, dia lari kimia. Ya, tindak balas okey. Seterusnya. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala. Huruf yang digunakan bukanlah simbol sebenar. Bila sahaja kamu dapat jadual berkala, perkara pertama yang kamu mesti buat ialah tuliskan nombor kumpulan, kala dan nilai cas. So, saya tulis kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, hijau ni kumpulan. Kemudian biru saya buat ya. 1, ya. 2, 3, 4, 5. Ya, biru ialah color. Dan cas. Ya. 1, 2, 3, 0. 3, 2, 1, 0. Okey, nyatakan satu unsur yang merupakan logam. Logam berada di sebelah kiri. Ya, kiri jadual berkala. So di sini bahagian kiri ada Q. Okey? Ya, kalau logam biasanya kamu tengok kiri jadual berkala. Okey, unsur manakah bersifat lengai? Lengai ni maksudnya apa? Bila ada perkataan lengai, ingat itu adalah kumpulan 18. Jadi kalau kumpulan 18, jawapannya? Mana kumpulan 18? Ini. P. So jawapannya P, ya, P. Terangkan kenapa P itu bersifat lengai secara kimia. Kenapa lengai? Ya. Atom P sudah mencapai susunan elektron duplet. Mana dapat jawapan duplet tu? Tengok. P. Sini ya. P nombor proton dia berapa? Nombor proton untuk P ialah 1, 2. Kan? Jadi kalau 2, susunan elektron dia apa? Susunan elektron untuk P ialah 2. Maksudnya dia hanya ada satu petala dan petala pertama itu sudah penuh. 2 ini kita namakan duplet. Ya, duplet. Sebab itu jawapannya di sini okey, sebab itu jawapannya di sini ya. Atom P sudah mencapai susunan elektron duplet.
Ya, dah penuh maksudnya ya. Penuh sebab dia hanya ada satu petala. Contoh, katakan cikgu ada unsur Z. Kalau Z kan, kenapa unsur Z itu lengai? Kalau Z jawapannya atom Z sudah mencapai susunan elektron duplet lagi ke? Sekarang kalau Z dia ada 3 petala. Kalau 3 petala kita sebut oktet. Petala terluar 8 elektron. Okey. Unsur Q, R dan S terletak pada kala 3. Unsur manakah yang paling kecil saiz jejari dia? So Q, R dan S kan yang ni. Q, R dan S. Yang mana saiz paling kecil? Jawapannya ialah S. S paling kecil saiz. Ya, kerana merentas skala 3, saiz zarah akan menjadi semakin kecil. Ya, saiz zarah akan menjadi kecil. Kenapa? Kenapa dia jadi semakin kecil? Kenapa? Kerana ya, atom S mempunyai daya tarikan nuklei yang paling kuat. Saiz atom berkurang kerana jejari atom semakin berkurang. Okey, mari tengok soalan ini. Raja di bawah menunjukkan atom bagi unsur M dan N. Ya, raja di bawah menunjukkan susunan atom bagi unsur M dan N. Highlightkan perkataan atom. Kalau atom tadi cikgu kata apa? Proton sentiasa sama dengan elektron. Okey, lagi satu. Nombor nukleon ialah proton tambah neutron. Dua benda ni kamu kena ingat. Bila kamu nampak perkataan atom, ingat dua perkara ini. Kemudian kita lihat ya. So kita ada M, kita ada N. So dia yang dekat sini dia bagi kamu gambar. Kalau susunan elektron untuk M kita kira dulu. So kita ada berapa? 2. Kemudian 2, 4, 6, 8. Lepas tu petala 3, 1, 2. Jadi susunan elektron kita 2, 8, 2. Sekarang seterusnya untuk atom N, susunan elektron kita 2, petala 1. Seterusnya petala kedua kita ada 2, 4, 6, 8. Petala seterusnya kita ada berapa? 2, 4, 6, 8. Okey, jadi soalan 1. Nyatakan kedudukan bagi unsur M dan N dalam jadual berkala. Jadi kita tulis kat sini ya. Soalan 3 ya. 3A. 3A1. Okey, so atom sekejap ya. Atom M ya. Atom M 282 kan? Atom M 282. Jadi kalau daripada 282
282 ni maksudnya apa? Kumpulan berapa? Kumpulan berapa? 2. Betul. Color? Color 3. Betul. Lepas tu kalau atom N, kumpulan? So kumpulan 18. Color? 3. Okey. Kemudian terangkan kenapa terdapat perbezaan saiz antara atom M dengan N. Ya, kenapa terdapat perbezaan saiz antara atom M dan N? Kalau kita tengok gambar M dengan N yang mana lebih besar? N. N? M. M kan? M ya. M McDonald yang lebih besar. Sedangkan kesemua mereka M dengan N dua-dua ada 3 petala kan? Dua-dua ada 3 petala. Tapi kenapa N itu lebih kecil kalau yang kita nampak dekat situ? Itu yang kita kena terangkan ya. Ya, jadi 3A2 3A2 ya, poin pertama kita boleh tulis atom M dan atom N ada 3 petala berisi elektron. Betul ke ayat cikgu ni? Yang ni faham kan? Ya. Kemudian atom N ada bilangan proton yang lebih banyak dari atom M. Siapa tak faham ayat nombor 2 ni? Atom N ada bilangan proton yang lebih banyak dari M. Betul ke? Tengok gambar. Yang ditunjukkan dekat gambar ni ialah elektron kan? Jadi N ya, N ada elektron dia ada 18. M elektron dia ada 12. Sini kan cikgu tulis proton sama dengan elektron. Maksudnya proton untuk M juga 12. Proton untuk N ada 18. Itu yang datang ayat kedua. Atom N ada lebih banyak proton daripada atom N. Jadi kalau lebih banyak proton maksudnya apa? Ya. Ya, maksudnya atom N mempunyai daya tarikan nuklei. Ya, nuklei yang lebih kuat daripada atom M. Maka saiz atom N lebih kecil daripada atom M. Okey. Ya. Seterusnya mari kita lihat dia nak apa. Bandingkan sifat kimia unsur M dengan N. Bandingkan sifat kimia. Okey ya, so di situ ialah 3A3. Perbandingan sifat kimia. Dia nak M dengan N. So, ya, atom M adalah reaktif secara kimia. Manakala atom N tidak reaktif secara
kimia. Okay? Okay. So, kenapa atom M tu reaktif? Ya, atom M akan derma satu elektron untuk membentuk ion M plus dengan susunan elektron oktet. Manakala N, dia kenapa dia tidak aktif? Atom N ya, atom N sudah mempunyai susunan elektron oktet. Ya, itu cukup. Itulah jawapan dia untuk kita bandingkan kereaktifan. Ya, untuk kita bandingkan kereaktifan. Okey, seterusnya mari kita lihat ni apa ni. Okey, yang B ni tak payahlah dulu. Habis ke? Sekejap. Okey, so sampai situlah. Ya, sebab B saya tak habis kopi ni. Saya tak habis kopi masukkan file dia. So saya rasa dekat situ saja perbincangan kita hari ini. Tunggu sekejap Cikgu nak tengok kehadiran. Cikgu, saya dengar saya dengar Madina. Sekejap ya. Cikgu stop sharing dulu. Okey, Faiz dengan Malina, Asna dengan Azam. Okey, ada 4 orang je lah ya. Okey, so 4 orang saja kehadiran hari ini. Boleh? Okey, so itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Nanti link YouTube cikgu bagi dekat grup Telegram ya. Okey, bye. Baik, Cikgu. Baik, terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Salam.